Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat tutorial tentang bagaimana saya menggunakan Bursa Station ataupun Share Investor sebagai tools untuk trading. Sebenarnya dia ada banyak tools lah, dia ada banyak sistem yang kita boleh guna sebagai trader ataupun investor. Antaranya yang saya tahu adalah TradingView, Bursa Station. Kita boleh pakai KSC Screener, kita boleh pakai Stock Hunter, kita boleh pakai ada banyak Homily Chart. So kita ada banyak trading tools. Tetapi untuk hari ini saya hanya nak share tutorial ataupun cara saya explore Bursa Station ataupun Share Investor. So, yang lain tu saya tak explore lagi lah. Sebenarnya ada juga yang saya dah explore tapi saya tak perlu pun subscribe semua. You all boleh, kita boleh subscribe salah satu. Bergantung kepada mana satu sistem yang kita rasa selesa nak guna sebagai trader ataupun investor. Okay, alright. So hari ini saya nak share tutorial bagaimana nak menggunakan Share Investor Session. Share Investor dengan Bursa Session adalah sama sebenarnya. Share Investor adalah Bursa Session adalah sama. Dia punya company adalah Singapore based. Dia based on the British. Kata dia company daripada Singapore. Tapi dia buat Bursa Malaysia lah. So untuk Bursa Session adalah local market. Tapi untuk Share Investor ni dia overall. Singapore market, New York Exchange pun dia ada, world market lah. Okay. So tapi untuk hari ini, saya akan tunjuk menggunakan Share Investor, tetapi sebenarnya Bursa Station pun lebih kurang sebab dia same company. Okay, company yang sama. So bila company yang sama ni, features dia tak banyak beza. Cuma biasanya Share Investor ni ada banyak lagi yang kita boleh explore. Cuma saya tak bercadang untuk bagi tutorial tentang bagaimana apa lagi yang Share Investor boleh bagi. Hari ini hanya untuk bagaimana features atau bagaimana susunan atau macam mana secara basicnya saya menggunakan Bursa Station atau sebab saya dah guna Bursa Station since 2014 sampailah 2018. Lepas tu bila dah upgrade sikit, dah untung lebih sikit, so saya spend more to tools lah. Sebagai contoh, sekarang ni saya guna Share Investor. Okay, alright. So, mari kita sama-sama buat tutorial supaya nanti you all yang newbies ataupun TBNU, trader baru nak up, you boleh dapatkan option nak pakai Bursa Station ataupun you nak pakai lain-lain sistem yang ada dekat pasaran. Terpulang pada bajet masing-masing sebab masing-masing tu ada harga dia kan. Sebagai contoh, Bursa Station kalau saya tak silap 1180 kalau saya tak silap untuk setahun. Share Investor dia agak mahal sikit sebab dia ada dua. Dia ada web station dengan Share Investor Station. So dia ada dua benda lah dia include. So biasanya website tu nanti saya tunjuk kejap lagi. Untuk Share Investor, website tu dia ada apa namanya ni? Dia ada website dia tentang fundamental lah. Okay, so saya share macam mana saya buat. Okay, hari ini ini adalah paparan. Okay, ini adalah paparan biasa yang bila you first time buka Bursa Station, you akan jumpalah paparan yang ni. Okay, you akan jumpa paparan ni. Adjust. Okay, you akan jumpa paparan ni sebagai yang dikatakan sebagai okay, good. Ini saya panggil sebagai yang dekat atas ni. Saya panggil dia sebagai toolbar. Atas ni lah ada file, ada edit, view, fundamental, technicals, ada filters, useful links. Semua benda ni kita boleh explore lah. Tengoklah apa yang ada dekat file ni. Apa yang ada dekat view. Apa yang ada dekat fundamental.
Ni based on fundamental punya scanner, technical punya scanner, thought distribution, historical, ada filter useful link. Atau ini kiri ni saya akan panggil sebagai channel navigator. So selepas ni kalau kata toolbar, ini adalah toolbar, ini adalah channel navigator, ini adalah news, ini adalah stock frame. Okay, alright. So biasanya saya tak ambil saya tak ambil features ini sebagai saya punya paparan yang selalu saya guna, sebab yang ni agak serabut. Walaupun serabut sebab dalam ni ada banyak news lah. News kita boleh dapat yang ini dia campur Singapore ni. So kita boleh tukar dia punya market tentang apa. Kita boleh pilih. Kalau tak nak Singapore, so kita tolak Singapore. Kat mana? Kita pergi option. Dan kita tengok market. So market kita hanya ambil bursa je lah, senang. Bursa, tak nak ni. Sebab you all tak trade luar negara kan? So klik OK. So biasanya dia news ni dia source dia bercampur kan. So option, so kita boleh pergi appearance. Okay, first thing first adalah sometimes bila features dia agak orang kata features dia tak best, mana features dia tak menarik, jadi membuatkan kadang-kadang kita malah nak guna. Jadi kita nak tukar dulu dia punya font. Kalau ini adalah option untuk you all yang suka nak tukar-tukar color. So biasanya saya sendiri saya akan guna Apple theme. So dia comel je color dia. Atau pulang kalau you all suka black theme, yang ni lah dia. Okay, black theme dengan dia punya tulisan kecil tu, atau grey theme. Terpulang. You all boleh decide yang mana satu yang you all nak guna. Macam saya sendiri saya suka pakai Apple theme. Sejuk je mata nak tengok. Okay, alright. So apa lagi nak buat selain tu? So saya akan tukarkan font sebenarnya. Font biasa saya suka pakai Arial narrow, ambil size 12. Biasa saya ambil bold. Bold. Okay, Arial bold, narrow bold. Terpulang, you all decide. Nampak tak? Dia kemas sikit. So tulisan-tulisan ni, jadi dia nampak kemas. Saya suka. Saya suka benda yang kemas, organize. So kalau you all ada perangai macam ni, then you boleh follow. Kalau tak perlu kacau kat sini. Okay, macam biasa, buat advanced docking. Klik advanced docking. Ini ada guna dia, kejap lagi nanti saya akan explain. Then klik apply. So yang setup yang kita nak tu dah kita apply dekat kita punya setting. After that bila kita buka, next time kita buka, lain kali kita buka lagi, mana kita akan pakai theme yang sama. Okay. Biasanya news saya tak ambil daripada sini lah. Sebab bercampur kan jadi pening. So saya tutup news. News kita tutup. Kalau nak adakan semula, you just klik dekat atas ni. Dekat atas ni. Nampak Ni adalah tempat news. So yang sebelah kanan ni pula, saya prefer kita ambil chart ni saja. Ni link dynamic chart. So yang lain-lain ni saya tak perlukan. Kalau you all perlukan ataupun you tahu nak guna, then perlukan. Tapi kalau saya tak. Saya ambil ini je sebagai saya punya setup. Okay, setup stock frame. So apa lagi yang ada kat sini? Yang bagusnya adalah sebagai contoh kita nak tengok berapa banyak sektor yang ada dalam bursa. Okay, berapa sektor. So kita boleh tengok dekat channel, kita klik dekat bursa, kita tengok indices. So kita boleh nampak tak? So ini adalah keseluruhan, ada 29 sektor. Okay, ditutup bercampur-campur. Ada merah, ada turun, ada naik. So bila kita tengok sini, saya biasa sort ikut change dia lah. So healthcare nombor 1, FBM Hijrah. So kalau tak tahu apa benda ni, yang FBM Hijrah ni, apa
apa kata component stocks yang ada dalam tu, kau boleh klik dekat channel, file, channel, bursa, indices. Sebagai contoh tadi kita tak tahu apa dia FBM Hijrah, betul tak? FBM Hijrah. So ini adalah FBM Hijrah lah. Apa makna FBM Hijrah tu? You all kena cari dekat Bursa Malaysia. Nanti kita tengok dekat, you all boleh search Google. Tapi untuk yang ni, just kita nak tahulah di bawah sektor FBM Hijrah ni apa. Okay, FBM Hijrah, apa dia punya. Okay, indices. So ada banyak lagi healthcare. Kalau kita tengok 74 mata kenaikan dan kenaikan 3% kenaikan healthcare. So healthcare kita nak tahu apa syarikat di bawah healthcare. Kita klik channel. Okay, di sini pun selain daripada file, kita boleh tengok kat sini dia dah ada shortcut. Klik channel, bursa, indices. So kita cari healthcare. Mana healthcare. Sini. So ini adalah counter healthcare. So Kotra, counter buat ubat. Okay, syarikat buat glove. Ini Katil Hospital, ubat-ubatan. Dia dah tak syariah, baru tadi update. Harta buat glove, IHH Hospital, KPJ Hospital, Pharma, buat ubat, Health, Supermax Glove, Top Glove, di Pharma, and then Kosan, Adventa. So ini adalah antara dia. Cuma yang seronok dia, bila kita belajar, ada ilmunya, ada discussion yang berlaku dalam market, ada perbincangan mengenai sektor-sektor atau syarikat-syarikat yang get involved healthcare ataupun get involved business healthcare tapi tak termasuk dalam ni. Kita kena buat sendiri. Nanti itu kejap lagi saya akan ajar macam mana lah. Saya akan share macam mana nak buat portfolio. Okay. Alright, so ini adalah caranya saya nak tengok by sector tu company apa yang ada. Sebagai contoh healthcare. Okay. Healthcare sendiri dia ada pecahan dia. Healthcare, sekejap menulis Print. Okay. Healthcare. Saya nak menulis. Saya nak menulis, okay, teks. Okay. Di bawah healthcare, di bawah tu ada glove. Okay, satu dia ada glove. Sekejap, nak besarkan dulu. Nak besarkan tulisan dia. Okay. Nampak. So, healthcare di bawah dia ada glove sector. Di bawah dia ada hospital. Di bawah dia lagi nombor 3 adalah tadi kita nampak apa dia? Equipment. Hospital equipment. Okay, equipment. Apa lagi? 4. Yang terbaru adalah teknologi. iMedic. Okay, e-COVID. Baru ni yang bila pandemik COVID-19, dia ada kerajaan ada menggunakan sistem e-COVID macam tu untuk dapatkan data dengan cepat ke seluruh negara. So ini healthcare. Yang kita tengok dekat scanner ni ataupun kita tengok dekat komponen sektor healthcare, kita nampak menyeluruh. Jadi ini ada ilmunya lah. Tu sebabnya macam saya sendiri bila ada ilmu, bila belajar proper punya ilmu, jadi kita boleh pecahkan lagi glove apa dia. Glove Kosan, Top Glove, Supermax, Rubber Rex, Carex, apa nama lagi, K Plus.
So 6. Kalau tengok sini dia tak ada counter lain, counter yang tersebut tu tak semua ada. Rubber racks tak ada kat sini. Carex pun tak ada kat sini. So yang kata by information yang macam ni kita boleh buat dekat saya tambah dekat portfolio counter gloves. Counter gloves tu nanti kejap lagi saya akan share macam mana nak buat. Boleh? Alright, apa lagi yang ada? Sebagai contoh dekat component stock, kita boleh buka component stocks, indices, kita boleh buka construction. Construction pula ada banyak. Boleh nampak tak? 1 sampai 56 company. So dalam construction sendiri, dia ada pecahan lagi. Yang ni semua tak ada dalam buku. Dia tak ada modul. Ni mesti by experience ataupun daripada bahan-bahan bacaan melalui newspaper ataupun write up artikel daripada broker yang ada dekat Malaysia ni. So sebagai contoh construction. Okay, di bawahnya ada property developer. Okay, di bawahnya lagi ada piling company. Di bawahnya ada lagi semen, apa lagi? 4, metal and steel. Okay, 5, nombor 5 di bawahnya ada lagi buat highway. Kan? 6, residency property developer lah. So cuma bila kita dalam ni at least kita boleh nampak the overall sector construction ni ada 56 counter. So perlu juga ada ilmu macam mana kita nak dapatkan counter-counter yang the best punya untuk kita beli either sebagai trader ataupun sebagai investor. Okay, penting sangat bila kita ada ilmu tentang itu. Okay, at least kita boleh tahu apa nak buat. Dengan banyak-banyak ni, takkan semua kita nak beli. Of course kita akan pilih salah satu ataupun salah 2 atau salah 3. Daripada 57 ni, kita nak cari yang the best of the best punya counter supaya boleh bagi pulangan kepada kita. Okay, so you all boleh explore lah satu-satu, klik. And then indices, plantation, apa company dia. Selama ni kita hanya tahu plantation ni dibuat apa. FGV kita hanya tahu. Mungkin kita hanya pernah dengar Boston Plantation. Mungkin kita pernah dengar semahal-mahal KLK, Bikawan. Tu mahal semua tu. GMP RM10 kan. So IOCOP. So yang kita tahu FGV. So dalam ni dia ada 44 counter plantation yang orang kata yang kita pun tak pernah dengar dia punya nama. So dalam ni kita boleh tengoklah satu-satu dia punya chart. Nanti itu kemudian. Yang penting saya nak bagi contoh saja macam mana kita nak explore component stock every sector yang ada dalam pasaran saham. Okay, itu pertama. Kedua, saya tutup dulu stock frame. Stock frame ni boleh tutup, boleh buka dekat bintang ni. Nampak gambar bintang tu, you klik ada, you klik tak ada. Okay. So apa lagi kita nak tengok, dalam ni ada scanner. Dalam Bursa Session dia ada scanner. Dia boleh scan melalui TA market scanner atau FA market scanner. Okay, so kita pergi dulu satu-satu, kita pergi TA market scanner. Sebagai contoh, biasa saya akan guna price dekat 52 weeks high. Sebab saya nak kenal pasti counter-counter mana yang telah memecah ketinggian setahun. Okay. So saya nak pastikan betul tak dia breakout 52 weeks high. Saya perlukan bintang ni untuk shortcut. Boleh juga you tak perlukan bintang tu, just right click. Right click, turun sikit, ada dynamic chart. Klik kat situ. So kita nak tengok, memang ketinggian setahun dia dekat mana? Sini. Ketinggian setahun. Sekarang dah pergi 43 sen. Daripada 14 sen pergi 43 sen. Mana dia dah all time? Kita nak tengok all time high tak? Zoom out.
Oh, harga tertinggi kaunter ni RM14. Sekarang dah 43 sen. So, okay, ini adalah first counter yang kita tengok. Betul dia dah 50 tweak high. Kat sini dah 50 tweak high tu. Okay. So macam saya sendiri, saya tak suka right click buka, right click buka, right click. So ini tips. Ini tips paling mahal, orang kata mahal. Mahal tak adalah mahal sangat. Cuma macam saya sendiri, saya sukalah. Saya suka yang shortcut ni tapi systematic. Agak kata organize dia punya susunan dia. So biasanya saya ambil sahaja bintang ni, saya ambil link ke atas ni, you all boleh pakai create dynamic chart. Okay, so just double click sahaja dekat nama counter. Secara automatik kita dah nampak chart. Double click, chart. Rubber X pun chart. Dialog, tempted kan tengok dia punya counter ni? SCGM, Dofu, Euro, Texeng, Adventa, Kosan. Okay. Alright, so ketinggian 52 kat sini. Tinggi lagi kat sini. Sekarang paling orang kata tinggi dah. Okay. So you all boleh tengoklah betul ke? Betul ke dia punya screener ni dia boleh scan 52x high. So for me, kalau saya nak cari counter-counter yang break up 52x high, saya akan guna salah satu scanner yang saya akan guna kat sini. Right. Satu lagi, okay, ini scanner yang pertama. Kedua, saya akan tengok dekat mana? Bursa, klik, TA Market Scanner, saya akan tengok dekat candlestick pula. So candlestick, reversal candle ada berapa yang kita tahu? Ada 1, 2, 3 bullish. 1, 2, 3 je dia bagi. So kita tengoklah bullish engulfing. Betul ke counter-counter ni ada bullish engulfing? Just double click je saja dekat counter tu. Kita tengok, ni bullish engulfing. Tapi bullish engulfing kat atas. Yang ni semua ada ilmunya lah. Betul tak bullish engulfing kat situ? Bullish engulfing kat atas. Strong tak strong? Tu semua kita kena belajar ilmu tu. Okay. Kalau tahu guna ni tapi tak tahu guna, kata ada benda ni, ada bursa station tapi tak ada ilmu macam nak tengok betul ke dia bullish engulfing pun tak guna juga. So niatkan diri sendiri untuk cuba mencari ilmu, cari guru yang boleh bimbing kita, cari ilmu yang betul untuk kita follow. Okay, so setiap counter tu you all boleh klik lah. Nak tengok betul ke bullish engulfing. Yes, kalau saya nampak di sini adalah bullish engulfing. Okay, ini pun bullish engulfing. Pattern saja bullish engulfing. Dia strong tak strong tu itu lain cerita. Itu kemudian boleh belajar kemudian hari. So you all boleh tengok, you just explore betul ke? Yes, betul. So untuk scanner bullish engulfing ni kita jumpa bullish engulfing lah. Bullish engulfing yang kalau kita tahu adalah reversal candle pattern. Candlestick pattern, reversal. Okay, right. Dia punya lepas pullback dia ada reversal. So bullish engulfing antara yang pun kami suka untuk trading menggunakan reversal bullish engulfing. Selain itu kita ada scanner untuk candlestick. TA Market Scanner. You klik candlestick, dekat tu bullish hammer. Betul tak dia ada hammer? Dia jangan percaya buta-buta, kita buka satu-satu. Dia tak hammer lah, dia tak jadi hammer lagi. Mungkin tadi petang dia jadi hammer. So dia tak jadi, dia patah balik. Engkau location tak betul pun, dia bentuk dia akan detect bentuk lah. Yang ni bentuk macam hammer tapi bukan. Okay. Mungkin petang tadi dah forming hammer kot. Okay, so kalau cari-cari dia tak ada, jangan paksa. Tak adalah tu hammer. Ni adalah bila dia pull back, ni hammer. Ini yang dikatakan hammer. Kiasik. Bukan hammer. Magpie. Ini hammer. Tapi
tak best lah dia punya chart kan. GOB. So you all boleh explore every scanner yang ada dekat sini. TM market scanner dekat candlestick. So candlestick so ada lagi harami. Yang lain-lain ni adalah bearish punya signal. Okay, bullish, bearish. So kita tengok yang, kalau kita nak membeli tu kita tengok yang bullish sahaja. Okay. Selain daripada itu, antara the favorite juga saya punya scanner adalah FM market scanner bahagian the stock hitting new high. Kalau tadi hanya ada kurang 20. Kalau tadi hanya ada kurang 20 counter, kali ini ada lebih 100 counter yang hitting new high. So betul tak dia hitting new high? Kinstel. So kita tengok. Oh memang tak lah kan. Ni kita dah skip. Kalau saya dah skip lah. Satu skip. Oh Kotra power gila. Power baru start. Power. Okay. Betul tak dia? So CAP apa semua yang saya tak berkata yang tak syariah saya tak tengok lah. Buang masa je kan. Jadi kita tengok yang syariah saja. Kalau ada potential untuk masuk, so saya cepat-cepat. Contoh macam SCGM ni. SCGM ni kat mana nak tengok? Dia dah memecah. Dah baru breakout tadi. Kita nak tengok besok dia meneruskan breakout ataupun dia pull back. Kita tengoklah. Okay. Rubber Rex. Klik saja okay. Nanti Rubber Rex. Subhanallah. Iya tak nak. So ini tak syariah, tak payah tengok. Vivocom. Ini pun tak payah tengok. Pening, tak boleh nak baca. So dialog pun sama, stock hitting new high. Okay. Nak padam dulu semua benda. Wow, new all time high. All time high. All time high. Dialog pun all time high, RM3 lebih, RM3.81. Ini tak syariah. So kita tengok hanya yang syariah sahaja. Okay, kita tengok yang syariah. Kita boleh study every stocks, every counter tu kita boleh tengok satu-satu. Betul tak dia dah memecah ketinggian tertinggi ataupun stock hitting new high yang dipanggil sebagai FA market scanner. Okay, selesai. Untuk scanner dah selesai. So you all boleh explore, buka sahaja satu-satu channel. Ada satu lagi, okay, ada satu lagi adalah top stocks, top gap up. Nak tengok betul ke? Ada gap up? Memang tak lah kan counter macam tu. Ini lagi lah, memang tak lah. So kita tengok mana yang biasa atau kita tengok dekat last price lah. Kita tengok yang mahal. Mahal tak nak layan ni. Supermax. Betul ada gap up 1, 2, 3. 3 gap up dia. Rubberex pun sama ada gap up sedikit kat sini. Okay. Cititan ada juga gap up kat situ. Master gap up kat sini. So dia breakout lagi. Okay, boleh perhati. Sama-sama perhati. So Bonia, tengok ada breakout tak? Bonia. Ada juga orang beli Bonia ke raya ni? Okay, so kita tengoklah ada gap up sedikit je, gap up, common gap. Okay, so 5, 1 kita punya kita punya scanner yang saya share malam ni. 52 weeks high, candlestick bullish engulfing, candlestick bullish hammer, stock hitting new high dengan top gap up. Okay, itu yang saya share scanner untuk malam ni lah. Okay, alright. Apa lagi yang ada? So kita boleh tengok juga kita nak tengok counter, kita nak buka dia punya chart. Macam mana nak buka chart? You just right click dekat nama counter. Klik dynamic chart. So besarkan. So inilah chartnya. So biasanya you all yang baru pertama kali menggunakan Bursa Station agaknya memang agak keliru sikit sebab hari yang chart yang saya guna ni agak terang. So you all punya rupa chart macam ni. Team black green. Yes macam ni. Yang you all punya. So macam saya tak suka color hitam. Mungkin you all suka, you all boleh guna hitam. Tapi saya suka white green. White
white green, ataupun boleh tengok another theme light green. Oh, sejuk je mata nak tengok. Betul tak? So, saya prefer white green lah. Senang. Standard kita pakai white green. Bila dah tukar color setupnya, jangan lupa klik pada template, set F, set as, save as default. Okay. Supaya nanti chart yang kita buka, setiap kali kita buka, inilah setupnya. Tak payahlah sekejap hari-hari nak kena tukar theme, hari-hari nak tukar theme. Rimas. Okay, alright. So apa yang ada dekat channel navigator dia sebelah kiri ni, dia ada stock listing. Kita boleh tengok semua stock ataupun selection. Kita pilih saja markets dekat bursa. So dia yang keluar semua ni dekat bursa punya counter. Okay, ikut alphabet. Apa lagi yang ada sebelah kiri ni? Indicators. Indicators ni more to kalau you all advance, you all pandai guna moving average, Ichimoku, mungkin you boleh guna Bollinger Band, mungkin boleh guna Arun, ataupun lain-lain, banyak indikator lah. So you boleh add more, terpulang. Mana yang you all pandai nak pakai? Bollinger Band ke? Nak pakai oscillators ke? Price volume indicator, terpulang. Kalau you all pandai guna, then you gunalah, kita add lah. Klik saja add. Klik saja add. Kalau you nak guna. Kalau saya suka price on volume lah. Okay. So bila dah clean macam ni, yang ni indicators. Yang ni drawing tools. Drawing tools ni yang selalu sangat kerap digunakan. Sebagai contoh, you zoom in, zoom out, tengok harga tertinggi dalam sejarah dia adalah RM2. RM2. RM2 adalah harga dia tertinggi sebelum ni. Sekarang sudah memecahkan harga RM2 ni. Sekarang harga counter dah RM7.63. So macam mana nak lukis line yang saya jadikan sebagai resistance ni? Saya guna horizontal line. Saya guna horizontal line yang ni, simbol yang ni, saya guna untuk saya lukis kat sini. Tapi biasanya color ni lain lah, bukan macam ni. So you nak tukar color ikut suka masing-masing, you boleh ubah lah biru ke, you boleh ubah hijau ke, atau you boleh ubah whatever color yang you nak atau you suka. Saya suka standard hitam. Untuk horizontal line saya guna hitam. You nak ketebalan line tu pun you boleh tukar. Nak tebal macam mana? Tebal macam ni pun boleh. Tapi tak best lah tebal sangat. So biasanya saya pakai standard 2. Standard 2. Terpulang nak garis putus-putus. Nak dot. Nak garis lurus pun boleh. Saya suka guna garis putus-putus. So, bila dah set up, color yang kita suka, garisan yang kita suka, ketebalan yang kita suka, dah klik pada gambar serta diskette ni, klik kat situ, save as default. Supaya lain kali bila kita guna lagi horizontal line ni, kita akan dapat setup yang sama. Let's say kita salah tekan. Kita salah, saya tak nak guna yang ni lah. So, ambil pemadam ni, padam. Macam tu. Itu biasanya support resistance saya akan guna line inilah. Okay. Sebagai contoh, saya nak lukis trend line. Ini macam mana nak lukis trend line ni? Dah mencanak habis ni kan? Okay. So, boleh tak lukis trend line? Boleh je lah. Kita buat je lah trend line macam tu. Okay. So, saya akan guna ni. Line yang ni. So, color asal dia bukan ni. You boleh ubah juga color. Ubah ketebalan. Ubah jenis line tu. Dan jangan lupa save as default. So, lain kali kita hanya pakai line ini sahaja untuk lukis trend line. Atau boleh juga guna garis multi line segment.
So kita boleh lukislah let's say ini resistant yang dah pecah. Dia dah start naik, ini dah pecah. So kita nak buat line yang pendek-pendek ni, kita guna yang ni. Saya guna yang ni. Sama juga nak tukar color kat sini, nak tukar ketebalan kat sini, nak tukar line style kat sini. And then jangan lupa save as default. Sebagai contoh, kita nak tulis nota sebagai peringatan. So kita ambil teks. Sorry, laju sangat. So kita ambil teks, kita klik sahaja dekat chart, kita type lah. Okay. Let's say lah saya share saya punya trading tentang Supermax. Saya beli Supermax. Saya biasa macam itulah, biasa berbicara dengan chart. Saya bersembang dengan chart. Saya dah beli harga 185 tu. So saya nak ambil anak panas ini. Saya beli 185 breakup. Lebih kurang situlah harganya kan. So kita boleh letak kat sini 185. 185. Saya masuk kat situ. Okay. Breakup ngangam, breakup kat situ. Okay. Saya beli 185. Kita tulis lagi tu untuk sebagai kita punya catatan lah dalam chart kan. Buy at 185. Biasalah kalau kita beli 10,000 unit atau 100,000 unit atau 10,000 unit saja pun boleh. So kita pun tanda kat situ. So daripada sini ke sini, so sold at, kita pun ambil garisan ni, sold at, ambil balik teks, sold at RM7. RM7. 10,000 unit. Okay. So tandalah kat situ. So kita punya nota kat situ. Kita boleh, mana kita catat nota kat situ. So boleh juga kita ambil line statistiknya ni. Kita nak kira berapa agaknya untung. Daripada saya beli 185 pergi sampai RM7. RM7. Okay, RM7. So keuntungan diperolehi. Yang ini pun sama, color boleh tukar kat sini. Boleh ubah nak hitam ke. Okay, nak kelabu ke. Terpulang kita sendiri yang nak adjust color. Okay. So biasanya saya akan ambil lah berapa persen sampai sini berapa persen. So untuk sebagai record saya sendiri, saya buat catatan sedikit. Ini saya punya profit ROI untuk Supermax. Dia dah naik lagi, naiklah, tak kisah. Just kita mention kat sini saja 27% lah profit ROI yang diperolehi dengan membeli waktu bermulanya COVID-19. So beli kat sini, jual kat sini. So kita tanda kat sini sama ada kita buat, kita copy, lepas tu kita pastekan dekat Telegram channel yang kita create sendiri. Macam saya sendiri, saya cat lah, saya buat channel sendiri, Chart Study, private channel. So right click, type je kat situ. Macam tu. Pastekan kat situ. So saya ada record tentang chart dia. Jadi saya boleh tahu kenapa saya beli dekat RM1.85 lah. Okey, dia break up. Kenapa saya jual dekat RM7 memang dah profit gila-gila. Okay, sebagai contoh lah. So ini saya punya chart study. Channel yang private channel Telegram yang saya create sendiri untuk tujuan record. Okay, so apa lagi kita boleh explore? You all boleh explore sendiri nanti balik rumah. You all boleh explore sendiri dekat rumah nanti. Ini horizontal line ni biasanya saya tanda untuk tujuan kalau ada quarter report.
So saya tanda kat sini, ini adalah quarter report. Supaya saya nampak quarter report, efek quarter report ni, company ni macam mana. Bila dia report keluar, macam mana dia punya tindak balas pelabur. Macam mana pelabur react dengan dia punya quarter report. So dia pun baru keluar, kalau saya tak silap baru keluar third quarter result. Memang gila-gila punya untung. So tandalah kat situ. So ambil teks mula. Teks. Ini second. Okay. QR2. Taklah kat situ QR2. Okay, tanda kat line ni. Ni QR3. Ni confirm QR4, letup-letup dia punya ni. Okay. Baikkan. So biasanya saya akan tanda macam itulah untuk tujuan study. Jadi bila dah study, kita save saja, save as study. Okay. Sebagai contoh, ini study untuk tutorial SI atau SI stand for share investor atau BS, Bursa Session. So saya save. Oh, invalid name. Dia tak boleh ada tu. Dia tak boleh ada slash. So yang kita dah study tadi tu tutorial. Yang default ini. Yang kita punya study ni. Ni yang dah conteng-conteng banyak-banyak ni kan, supaya kita tak naklah kita punya study tu diganggu oleh kata kadang-kadang mungkin sistem lah, kadang-kadang orang nak guna lah kita punya macam saya share, kadang-kadang saya share laptop. Jadi laptop setting kat sini ataupun PC setting kat sini, bila husband saya guna untuk dia punya study, bila dia buat online ke apa semua, dia akan buka counter. Jadi kadang-kadang dia padam. Jadi mengelak daripada sakit hati dipadam, kita save siap. Sama ada macam saya sendiri, saya buat backup lah 2. Saya copy, saya masukkan dekat channel, private channel saya sendiri dekat Telegram. Okay, itu untuk drawing tools. You all boleh explore satu-satu, ini apa guna dia. Oh, ini 4 segi, ini bulat, ini lonjong, ini 3 segi. Ini lonjong juga, yang ni. Yang ni. Ini 3 segi kot. Ini 3 segi. Okay. So bila dah conteng macam ni tak suka. Sama ada you boleh guna pemadam ni. Erase dia satu-satu. Ni. Mana dia? Susah juga. Atau kita just klik X. Dah hilang. Okay. You all boleh explore satu-satu ni apa guna dia. Ini percentage. Daripada mana nak tarik. Ni yang bagusnya bila kita ambil sini. Bila kita ambil sini, so dia dah count. Dia count. Okay, tak nak itu. Okay, dia count. Berapa calendar count. Mana 50 tu mana dia 50 hari. So 50 hari trading sekian. So yang ini kita tengok berapa hari daripada sini ke sini, berapa hari dia dah tolong kira. Okay. Tak nak yang ni, kita padam. Contoh je. Okay, jangan lupa save. So, itu adalah chart. So, bila kita X, dia akan tanya kita nak save study or cancel to skip. So, klik OK lah. Tadi kita dah study kan. So, kita save kan kita punya study yang kita dah buat. Jadi, studinya sekali je. So, boleh guna banyak-banyak kali. Okay, saya padam dulu. Okay, satu lagi sebagai contoh macam tadi. Saya kata di bawah healthcare dia ada banyak. Ada glove, hospital. Sebagai contoh hospital dia masuk dalam healthcare. So kita nak pecahkan dia lagi. Biasanya dipecahkan counter-counter yang aktif lah. Kalau macam hospital tu tak berapa sangat. Macam KPJ, IHH. 2 je kan? 2 je. Okay, Pharma pula ubat-ubat. Di Pharma, Kotra. So counter-counter tu kita buat group by group. Tengok berapa aktif lah. Sebagai contoh glove, saya asingkan glove punya sektor dalam ni. 8.
9 counter yang saya asingkan. Ini kalau saya nak tengok, kalau ada kena-mengena dengan glove sector, saya akan tengok counter ni saja. Jadi saya tak payah nak tengok healthcare yang banyak-banyak tu. Okay. Sama juga teknologi. Kalau kita tengok dekat sektor teknologi, sektor teknologi itu sendiri terbahagi kepada banyak. Semiconductor, Internet of Things, 5G, artificial intelligence. So semua subsektor tu di bawah dia. Sebagai contoh, macam saya jumpa dekat Focus Malaysia last week punya write up, dia pecahkan kepada 3 untuk semicon punya sektor. Dia ada subsektor, sektor teknologi, subsektor semiconductor, subsektor tu dipecahkan lagi kepada OSAT, ATE, OSAT, ATE dengan high performance test socket manufacturing. So ada 3 di bawah semiconductor. Inari, MBI, Unisem, Getronic, KSM, dia buat OSAT, Outsource Semiconductor Assembly and Test. And Vitrox, Penta, Greatech, Mi, Elsoft, MSV, MLS, Viswaran. Yang ini pula dia buat apa? Dia buat ATE, Automated Test Equipment, and High Performance Test Socket. Hanya ada 2 counter. If not, kita mungkin campurkan semua ni jadi satu sektor, kata subsektor semicon pula. Macam tu. Okay, alright. So, saya tutup yang ni. So, macam mana kita nak buat? You just click dekat file, portfolio, you create new. Sebagai contoh, saya baru create tadi COVID-19. Saya nak create pula saya nak create satu lagi new stock. Okay, property developer lah contoh. Okay, property, type property developer. Okay, sebagai contoh. Ni pilih market mana? MYR, Malaysia. So submit. Property developer dah create kat sini ni. So right click kat sini. Macam saya sendiri, saya dah ingat lah. You all kena carilah property developer ni siapa-siapa je dalam tu. Antara dia adalah LBS. Just click, double click ataupun klik add. LBS WB. Apa lagi? Ecovest. IWCT. Masukkan saja. Apa lagi? Sunway. Sunway Real Estate. Sunway Berhad. Yes. Apa lagi? Property developer. Dan banyak lagi lah. Go. Okay. So kita pun masukkan dalam tu. Property developer, saya ingat ada dalam 20 lebih. Nanti saya akan update semula lah. Sebab sebelum ni saya guna Bursa Station. So Bursa Station dah ada semua apa nama dia panggil, ada semua sektor yang saya dah create based on trading experience yang saya dah buat dalam tempoh 9 tahun ni. Tapi bila dah tukar share investor, share investor saya baru pakai 2019 macam tu. Yes, 2018, baru 2 tahun. So banyak benda yang dah ada dalam kepala. So kena buat balik lah. Untuk tujuan pembelajaran kena buat balik. So property developer saya masih ada listnya. So nanti saya akan sharekan dekat kami punya channel dekat Keys Trader. Kita ada channel untuk you all boleh subscribe dekat Keys Trader ni. So boleh subscribe Keys Trader. You klik join Keys Trader. You klik join. Sekarang dah ada 9,000 subscriber. Kat sini non-stop kita salurkan information. Kita paling latest pun. Paling latest pun
pukul 10.42. Mana sejam lepas kita pun masih ada information. So dia local dan global lah. So Trump kan. Okay. Global LTAT confirm consider taking Boston private. Macam tu lah. Boston plantation. Boston. Saipak, resource buying, Perak biogas plantation for 6 million. Macam tu lah. So kita nak tengok ini, you all kena subscribe lah. Case Trader saya akan share dekat sini. Saya akan share, you all kena subscribe ataupun you all kena join channel ni, sebab ini channel by Mr. Trader sebenarnya, Master Use. Dia buat channel ni, so extract data, all the news masuk dalam ni. Ini adalah percuma. You all boleh subscribe saja. Okay, sebagai you all punya bahan lain. So saya akan share all the sectors yang saya ada based on pengalaman dan bacaan saya melalui bacaan melalui Focus Malaysia, DH dan lain-lain artikel yang ada kena-mengena dengan sektoral. So saya akan share dekat Case Trader insyaAllah. Right, so you all tolong you all, kalau you tak join lagi channel ni, tolong join. Tolonglah join. Ni dah minta tolong dah ni, you all kena join. Okay, right, so dekat Bursa Session lagi, apa lagi yang kita boleh cari adalah, okay, kita boleh right click sahaja dekat counter tu, kita boleh dapatkan financial punya information. Ini financial punya information. Nak full year pun boleh. Kita nak, okay, let's say kita nak ambil 2 quarter je. So view, dia bagi kita 2 quarter. Kalau kita nak 4 quarter, so kita nak 10 quarter lah, contoh lah. Dia bagi tak kita 10 quarter? Yes, tengok. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Betul-betul dia bagi kita 10 tahun punya record. Okay, so kita pun boleh tengok kat sini, biasanya tak ambil lah sampai 10 tahun, kita tengok sampai 2 tahun ke atau 3 tahun sebagai comparison, 4 tahun lah macam tu portfolio. Macam kita buat, even kalau kita buat record pun kita nak cari 3 hingga 4 tahun terkini. Full year atau kita boleh tengok quarterly pun boleh. First quarter, second quarter, untuk 2019 kita ambil 4 quarter. Atau kita nak, berapa quarter kita nak tengok? 8 quarter pun dia boleh bagi. So kita terpulang kita lah, kita nak tengok apa, bergantung kepada apa kita nak cari. Dia punya point adalah bergantung apa sebenarnya yang kita nak cari. Memadai sebenarnya 4 quarter sahaja untuk setahun kita tengok. So di bawah ni kita boleh tengok juga, biasanya saya akan tengok profit after tax. So ni profit after tax. So saya tengok kat sini lah 115 juta. Compare last quarter 121 juta. So ini dia punya balance sheets. So detail dia kat sini balance sheetnya. Kita nak tengok berapa hutang dia, berapa dia punya liability, kita nak tengok asset dia berapa, kita nak tengok cash dia berapa, kita nak tengok earnings dia berapa. Okay, so di bawah ni just scroll down lah. Kalau you all boleh baca financial statement, so dekat bawah ni ada banyak information yang you all boleh guna. Okay, selain itu adalah kita boleh klik dekat bawah ni. Ni pelik sikit, toolbarnya kat bawah. Toolbar kat bawah, insider trade. At least kita nak tengok siapa yang jual dan siapa yang beli saham-saham ni. Okay. Harta mesti, tengok EPF jual pada harga RM5.80. Mesti sekarang dia menyesal sebab harta dah RM11. Dia dah dispose, mana dia dah jual 5 juta, 5.2 juta unit. 7.8 juta, 4.1 juta. So diorang dah jual dah awal. Tapi yang sekarang siapa yang masih hold, harga harta dah jadi RM11. Macam itulah. Okay, so kita nak tengok ownership.
Ni yang seronok dia bagi kita 20 top 20 shareholder. Harta lega pegang 1.6. Ini bilion, 1.6 bilion 1.6 bilion share. 47% tu harta lega pegang sendiri. Mana company pegang, company own the shares. 47%. EPF pegang dalam 167 juta. Dia ada local fund, dia ada foreign fund, dia ada juga power ni, Vanguard, Norges Bank, BlackRock pun ada situ, East Spring pun ada. So ini memang bukan, orang kata bukan cikai punya company lah. So kita boleh nampak local fund dengan foreign fund pun boleh tahan juga banyaknya yang diorang pegang saham-sahamnya. So kalau you membeli 1000 unit saham pun maknanya you sama dengan pemegang-pemegang saham yang lain. Cuma diorang ni adalah fund managers yang memegang saham ni. Okay? Apa lagi kita nak tengok? Dividend analysis. Kalau ada dividend analysis, dia ada buat analysis tu dividend. Okay? Sama ada dividend dia menaik ke menurun. Macam tu lah. So, alright. Annual report pun ada kat sini. Dia extract data daripada mana? Daripada Bursa Malaysia juga. Dia bukan simply dia buat sendiri, tak. Dia ambil data pun daripada Bursa Malaysia juga. Daripada company tu sendiri. Okay? Itu yang kita boleh dapat financial punya things. Mana financial punya maklumat. Apa lagi yang kita boleh buat? Apa lagi yang kita boleh explore dalam sistem ni? Selain itu adalah just klik satu lagi adalah volume distribution charts. Yang ini nak faham dia tak susah pun. Sebab yang garisan lurus ni, garisan lurus tu dipanggil per transaction value. Mana kalau value tu dalam RM lah. Kalau transaction per transaction tu kurang daripada 15,000 kat sini. Ini transaction 15,000 ke 50,000 per transact. 50,000 ke 150,000. Mana kalau mana yang masuk counter ni bukan level jerung kecil, bukan ikan bilis lah. Sebab kalau dah harga pun RM11 per transaction pun 150,000, maknanya duit-duit besar yang masuk. Okay. Ini adalah satu hari punya transaction. So BU tu adalah buy up, SD adalah sell down. Buy up, sell down. 100 lots, 200 lots, 300 lots, 500 lots. Macam tu. Okay, 500 lots bersamaan dengan 50,000 unit. Yes, 50,000 unit. Okay, so kita tengok pun ini adalah 5-day charts. 5 hari punya transaction dan paling bawah sekali ni 10 hari transaction. Kita nak tengok beli lebih banyak ataupun jual lebih banyak. Okay, kita nak tengok juga dia punya aktiviti ni aktif bila? Pagi ke petang? Ni biru ni bermakna 9 pagi, 11 pagi. Okay, so dia tak ada transaction selain daripada waktu tu. Dia 9 pagi, 11 pagi je. Jual beli pun pagi petang, pagi-pagi je. Okay, so kalau bercampur-campur ni biru 4 hari, ni 3 hari, ni 2 hari, 1 hari, 2 day. Okay. Alright, so maknanya hari ini saja transaction sikit sangat. Yang merah 1 day ago, semalam. Jual beli. Okay, alright, itu saja sebenarnya yang kita boleh explore. You all boleh explore lebih lagi. You nak tutup yang ni pun boleh. You nak buka macam ni pun boleh. Nak tutup macam ni pun boleh. Nak buka pun boleh. So biasanya tutuplah. Tutuplah supaya saya boleh besarkan kat sini. Yang ini bonus. Bergantung pada you all, you nak pakai ke tak skill knowledge ni pun boleh, style ni pun boleh. Kalau tak, it's okay. Sebab saya nak cepat kerja, kata walaupun suri rumah saya kena buat dengan cepat supaya banyak benda saya boleh buat dalam satu masa. Okay, so saya scroll down, enter, scroll down, enter, atau you just double click nama counter yang you nak, dia akan keluar chart dia cepat kat sini. So itu cara paling pantas yang saya pernah buat lah. Kata kalau ada lebih pantas daripada saya pun silakan boleh try. Tapi ini adalah paling cepat lah. Supaya saya boleh nampak counter ni ada potensi untuk ada potensi breakout untuk saya masuk
counter tu ataupun tak. Kalau saya tengok contoh macam ni, BC Mall, saya nampak resistant kat sini. Belum berjaya memecah. Dia masih, orang kata ini adalah resistant dia. Kalau dia pecah resistant ni, saya nak beli. Macam tu lah. At least saya dah nampak, okay, ini saya nak monitor. Advanta. Yang ini pun saya nak monitor. Lagi. Comfort. Ni dah terbang banyak. At least saya nampak lah. Okay. Just scroll up, enter. Scroll up, enter. Ataupun arrow down, arrow up, arrow up, arrow down. Arrow up, enter. Arrow up, enter untuk naik atas. Arrow down, enter. Arrow down, enter. Supaya kita boleh cepat. Apa kata? Fast review. Okay. So you all boleh explore lah. Satu-satu apa benda ni. Okay, you boleh explore satu-satu. Ini dia adalah real time. You all boleh, kalau you alumni The Protege, you all boleh dapatkan diskaun melalui Astri Ahmad Academy punya pembelian. You all boleh dapatkan diskaun. You hanya nyatakan daripada TP mana, nama betul sebab diorang pun ada database diorang. Okay. Atau kalaupun you tak nak, kalaupun you all tak nak beli melalui Astri Ahmad Academy, you boleh buka dia punya website. Okay, share investor. Share investor. Okay, you boleh tengok dekat subscribe now. Okay, kat sini ni. Kita tengok Share Investor Web Pro ni ada lagi banyak benda lah. Kita boleh tengok dari segi fundamental, ada screener untuk fundamental. Okay. So yang ni boleh tengok details. Share Investor Station, ini Share Investor lah. Okay, kita boleh tengok dia punya harga. Saya nak tunjuk dia punya harga. Price. Ni full features. Ini dia punya requirement lah, sistem requirement. Sistem requirement dia adalah dia mestilah Windows at least Intel i3 processor. Bawah daripada tu lagi memang tak boleh angkat lah. 4 GB sistem memory. Okay. At least Windows 8 atau lebih bagus 10. Okay, dia punya OS. Latest version Microsoft Internet Explorer. Internet Explorer masih 11. Okay, latest version of Java, 100 MB of available disk space. So sebab dia memang kalau dia punya laptop yang agak zaman dinosaur macam tu dia tak boleh angkat lagi. Okay. Dia bagi free trial 18 hari. You all boleh try, follow sahaja, try dulu percuma sahaja 18 hari supaya you all boleh explore dia punya explore sistem ni sebelum you all beli. Okay, itu saja insyaAllah. Itu saja pada saya, itu saja yang saya nak sampaikan untuk hari ini. InsyaAllah saya akan cuba lagi membuat tutorial ataupun sharing-sharing untuk bantu trader baru nak untuk bantu you all yang baru terlibat dalam pelaburan saham untuk mengenal banyak sistem. Sebenarnya banyak sistem yang boleh bantu mempercepatkan proses untuk kita terlibat dalam pelaburan saham. Selain daripada ilmu, kita juga perlukan tools-tools lain untuk kita trading dengan sangat systematic, organize, nota sebagai contoh macam tadi saya buat channel Telegram, itu lain session lah. Okay, ada banyak lagi yang kita boleh explore. Even sebenarnya kalau you all subscribe Bursa Session ataupun Share Investor, information, fundamental information, insider trading, information tentang ownership pun dah ada dalam tu. So kita tak perlu kata buka banyak website untuk rujuk. For me, ini dah ada pun dah cukup dah sebenarnya data yang kita dah dapat. Cuma nak dapatkan lebih banyak info, kita kena pergi website. Website company lebih telus, lebih real punya information. Dekat lain-lain third party punya information kita tak tahu dia punya kesahihan tu. Walaupun berbayar.
better kita pergi research terus dia punya website ataupun kita terus gunakan bursa-malaysia.com untuk sebagai orang kata rujukan utama kita sebagai trader ataupun investor dekat Bursa Malaysia. Okay, alright. So itu saja untuk malam ni. Itu saja untuk tutorial kali ni. Di lain masa kita akan cuba lagi, saya akan cuba lagi untuk lebih banyak sharing ataupun lebih banyak tutorial, insyaAllah. Okay, alright. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini untuk you all update lagi banyak on notification untuk lebih banyak tutorial ataupun sharing yang saya akan lakukan melalui channel ini. Okay, alright. So itu saja. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.